Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسل الأسقام الحمد لله. Di pagi sebelum Jumat. Jadi alhamdulillah sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berkongsi dengan muslimin muslimat tentang masalah tazkirah dan akidah. Tazkirah. Jadi munasabahnya setiap Jumat ni saya ada mengajar dan saya ambil peluang saya ada mengajar semua ni. Dah. Pukul 9 lagi sampai buku biasa agak sebelah, sampai pukul 11. Tapi oleh kerana berhenti semua mengajar ni, kerana Covid. Oleh itu saya ambil masalah untuk kita berkongsi ilmu dengan muslimin muslimat tentang masalah akidah. Akidah Islam atau orang panggil ilmu tauhid. Pentingnya ilmu tauhid. Jadi kalaulah kita sebenarnya ilmu at-tauhid ni atau ilmu al-aqidah ni dia nama tu banyak dah. Pertamanya ada ilmu tauhid, orang panggil ilmu tauhid. Kita duk panggil ilmu gapo ni ilmu tauhid. Dia dah ilmu tauhid atau orang panggil ilmu al-aqidah. Atau orang panggil ilmu usuluddin supaya juga al-fiqhul akbar, ada panggil juga al-fiqhul akbar. Lepas tu pula iaitu benda yang sama, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu aqidah, al-fiqhul akbar, ilmu kalam adalah benda yang sama, hak tulah sahaja. Iaitu ilmu tauhid ni, apa dia ilmu tauhid? Iaitu ilmu. Jadi ilmu tauhid ni iaitu ilmu yang kita ngaji ilmu ni untuk kita nak isbat, nak sabitkan atau kita nak tetapkan pegangan agama dengan kita datangkan hujah dan kita tolak syubhah. Hujah ni maksudnya kita boleh jawab kalau orang tanya. Sebab masalah ni muslimin muslimat ada ikut ni Allah, kita kena jaga nak bab akidah, kena jaga anak-anak kita. Sebab apa budak-budak lah ni kadang-kadang saat itu bila tak ada ngaji dah tidak mendalam tentang masalah ilmu akidah, banyak mana hok duk jadi ilhad, orang panggil mulhid. Ilhad ni maknanya sekular atau tinggal agama. Tinggal agama lah. Tinggal agama tak ada ngaji. Jadi orang kata tinggal agama saat itu buat kadang-kadang saat itu buat
Wi timur Chong Wan dah Chong Wu jadi anak kita ni tu tak ada terikat dengan agama, tak mesra dengan agama. Kama dia pula bukan sekadar tak serah agama, bila tak erti ni akidah jadi rusak, pegangnya rusak. Dah banyak mana kita tengok luar-luar negeri ni, Allah dah lawan pula agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dah jadi orang panggil ilhad, tak percaya kepada Allah, tak percaya pada agama. Timur sini kok berat dah anak itu. Dah bukan hanya sekadar kata dia tak percaya sebab dia pun kata jejahlah hidup dia. Cara pakai dia, cara minum dia, cara makan dia, cara hidup dia, cara berjalan dia, cara pergi situ sini. Semua saat ni duduk di akidah belaka. Tak. Sebab orang panggil dah di Nabi SAW. Nabi telah yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tak ada betul iman seorang saat itu sehingga yastaqima qalbuh, hati dia akan betul hati dia. Maknanya semua ni duduk dalam hati belaka. Bila akidah saat itu betul, pegangnya betul, dia boleh kontrol. Sebab iman ni dia pergi kepada tangan kita, pergi pada mata kita, pergi pada kulit kita, pergi pada telinga kita. Semua saat itu baik pada akidah. Sebab tu akidah duduk di hati. Dah mahalluhal qalbu, iman tasdiqul qalb, makna percaya di hati. Nah, yakin dan percaya di hati kita. Bila tak percaya kok, sebab tu ya kecek mudah-mudahnya atas dunia ni tak ada orang tak percaya. Tak ada orang tak percaya bagi. Sama ada percaya pada Tuhan atau percaya kepada yang lain. Itu ialah. Contohnya kita kata kalaulah orang yang dakwa seri dah misal free, bagi freedom atau free, maknanya bebas. Dia boleh buat segala-gala. Makna itu dah pegangnya dia, akidah dia juga. Dasar daripada dia pegang kata dia free saat ni. Nah, siti nekan apa? Buat ikut dia semua ni tu, maknanya selepas dah tu tubik daripada pegangnya saat ni tu boleh buat segala-gala. Dia buat belaka, buat kau tu, buat kau ni macam-macam. Dah, dia buat macam-macam. Sebab itulah pentingnya pegangnya akidah Islam saat ni. Dah. Bila sebab pegangnya saat ni, sebab kita ke, sebab pegangnya atau sebab akidah saat ni, buat jadi muka kita baik ni. Dah, kecek kita, mata kita tengok gapo tu. Ya sakok faham akidah belaka. Kita mulut kita kecek. Pegangnya bila ada pegangnya tentang masalah Allah Subhanahu Wa Taala, pegangnya atau Tuhan duk tengok kita semua dan Tuhan tahu apa kita buat, maka pada ketika tu pun dia atau ada kesal kepada pegangnya kita, ada kesal kepada tangan contohnya pakaian kita. Dan bila kita ada kata Tuhan ada ni, maknanya kita nak pergi buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Sama ada kita buat, orang tahu, orang tak tahu, semua saat itu kita kena takut. Muka Tuhan ada tengok. Tu ya orang panggil dia cium, dia hubung dia selalu dah. Sebab tu akidah ni penting. Dan kita atau mata kita, contohnya lah mata. Bila kalau kita tak percaya kata ada Tuhan di mata kita boleh tengok segala-galanya. Tak kira gapo itu boleh tengok belakang. Kita boleh tengok belakang. Jadi siang bau dah tak cerak. Hati nak tengok. Sorok regah tu nak tanya dah. Kalau sorok regah minta tulis jelas tak sorok. Jadi sorok dah sedap apa dah tu. Sebabnya oleh itu pentingnya akidah, pentingnya iman seorang saat itu. Bila seorang saat itu pergi kata Tuhan ada, wa alimul ghaib wasyahadah. Tuhan yang alimul ghaib. Tuhan yang tahu perkara gaib, wasyahadah. Dan tahu kata Tuhan saat itu nampak
benda hak syahadah, benda hak dilihat, benda hak kita nampak ni Tuhan nampak, maka pada ketika tu ya mipun dalam hidup manusia. Dan orang panggil pinti pecah, benda hak yang jelasnya ialah bahawa semenjak daripada dunia ni ada ni, perkara hak samrit, benda hak yang samrit jaya dalam nak kontrol manusia, nak buat manusia jadi molek saat ni ialah agama. Agama ni boleh menguasai ad-din, boleh kuasa. Cuma orang panggil kadang-kadang hari itu ya agama hari itu bila palsu orang panggil agama palsu. Agama hak tak ada kerupuncon, agama hak yang tidak agama palsu. Maka agama palsu ni ya longgar. Ya longgar, ya tak kejak ke, ya tak kojak kerana ya tak ada pergi je Tuhan, pergi supaya agama Buddha, agama Syiah ni contohnya. Dia pergi apa wasiat dia dah. Wasiat wasaya dia 10 perkara ke apa ni. Jadi dia pergi benda tu sungguh pun kita kata dia pergi benda tu. Tapi dia pergi tak rasa atas benda tu saat ni tu benda tak molek sungguh. Ya gitu tu. Tapi kita ni, kita ada Tuhan. Wa alimul ghaib wasyahadah. Kita ada Tuhan. Lepas tu pula kita ada syurga dan neraka. Bukan kata kita buat barang molek, buat free tak. Kita orang Islam, kita percaya kata ada Tuhan. Percaya saat itu. Kita percaya dengan tidak ada bukti ke olahan. Tak. Kita percaya ada headphone. Agama kita ada headphone. Bukan kata kita turut saja-saja tak. Kita ada headphone, ada laser, ada bukti. Kita boleh hoyak satu persatu. Kalau orang tanya kata, mu tahu mana kata Tuhan ada, sedangkan tak ada biasa tengok, tak biasa dapat. Kita boleh buat tunjuk dia headphone, kita boleh buat tunjuk pada dia bukti, laktan saat itu penuh. So 2, 3, 4. Dah kita boleh buat tu baik pula so 2, 3, 4. Dalil Tuhan ada contohnya dunia ni, Quran. Bukan kita mari duk kecek saja-saja itu tak. Apa kita percaya kata ada Tuhan ke? Sebab ada dunia alam. Kita boleh royak atas dunia ni, pesen ni. So 2, 3, 4 boleh hurai satu persatu. Quran pula kita kata Quran pada Allah. Kita boleh hurai sasa juga. Boleh hurai sasa belaka. Lepas tu kita rasa tak apalah. Kita kata agama kita ni. Kita kata agama kita ni. Betul ke kita turut agama? Boleh faedah ke apa tu? Agama. Kita boleh hurai satu persatu bahawa dalam agama Islam sendiri saat itu lakkan pegai masalah Tuhan ni sifat-sifat Tuhan ke? Kita ngaji sifat Tuhan ke? Tuhan tahu. Lepas tu pula Tuhan nampak. Lepas tu pula Tuhan beri rezeki. Tuhan buat langit bumi. Tuhan yang tolong kita. Tuhan buat. Jadi alasannya setiap benda kita royak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah bukan kata kita loi-loi dah. Kita boleh royak sosok. Tentang salah agama. Dan kita nampak cerak dah kata mi pun atau jadi kesan baik ada terhadap orang yang beragama. Nampak juru, lepas tu pula tolong orang, misal baik dengan orang, senyum pada orang. Jadi cara hidup di atas dunia saat itu memang nampak jelas kata manhaj, witikan caci wit hari ye. Cara kita hidup di atas dunia nampak cacing kata orang ni song cara manhaj millah dia saat ni, cara dia hidupnya banding ya. Kita nampak juga orang Islam. Misalnya kita kata orang Islam ni nampak juga dia dalam masalah pakaian dia. Nampak juga. Lepas tu, adakah Tuhan suruh free? Contohnya lah. Tuhan suruh. Tuhan kata kulil mu'minin. Tuhan kata kepada orang lelaki yang beriman, ya guddu min absarihim. Suruh mereka itu tunduk mata. Wa yahfadhu furujahum. Dan mereka itu jaga kehormatan mereka. Dalikum azka lakum. Dan itu dah lebih tunjuk molek bersih hati.
Tunjuk kata ya saat itu okey saat, okey bersih hati. Ke muka okey borok kita tunduk. Tok lah tengok itu ini jadi nampak jelas kata oh bersih hati. Dah, agama tu sendiri sungguh benda kalau kita perhati tengok benda hak Islam suruh saat itu dalam Quran ke semua ni ibu ayat kita bila pada ayat pertama sampai akhir semua. Nah, semua hal itu nampak jelas bahawa memang kembali faedah kepada kita. Semua tu klik kita belaka. Dah. Sebab tu Tuhan sebut, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama baghyukum ala anfusikum. Ya hak mung saat itu ala anfusikum. Klik fakmu juga. Bukan kata klik Tuhan tak. Klik kepada mu juga. Tak ada. Tuhan tak ada kata apa sekarang. Dah. Ala anfusikum. Mata al-hayatid dunya. Itulah. Pahaya manusia, perangai ya ke? Zalika mabalaghuhum minal ilm. Nah. Dia tahu nyok tu ya. Dia tahu bagai yang nampak tu ya. Kita tu bagai yang nampak. Nah. Zalika mabalaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Tuhan tahu orang yang sesat dan orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nampak jelas. Sebab tu agama Allah Subhanahu wa taala kita kena ingat bahawa memang semua benda hak Tuhan suruh ni. Dah. Semua kita tengok panggil perfect, sempurnanya agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari aku sempurnakan akan agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Dikirakan agama ni nikmat. Nikmat besar. Karena agama nikmat besar. Karena dengan sebab kita turut perintah Allah, kita juga akan jaya di dunia dan di akhirat. Bukan Tuhan tak ada suruh free kita. Semaya kita nampak kena gaduh-gaduh lagi free dah. Semua ada balasan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Buat apa semua ada balasan. Tak ada. Tu. Jadi fastajaba lahum rabbuhum anni wa la udi wa amala 'amilin minkum. Tuhan tak ada buat sia-sia dak bagi kita dak buat hal ni. Bahkan kalau kita tengok sempurnanya agama Islam, selain daripada kita boleh di akhirat kita kena tunggu, kena mati dulu, di dunia ni juga kita akan jadi, kita dapat berjaya. Sebab itulah ulama memberi takrif ad-din, orang panggil ad-din. Apa dia ad-din? Ad-din saat itu agama tu ialah ada sebut iaitu ad-din saat itu wad'un ilahiyun. Witikan atau cara hak Tuhan. Wad'un ni maknanya cara ilahiyun, cara hak Tuhan. Sa'ikun lidawil uqulis salimah. Cara witikan hak Tuhan waktu turun supaya Tuhan nak sa'ikun lidawil uqul as-salimah. Nak piping, nak bawa orang yang mempunyai akal fikiran yang sejahtera, orang punya akal fikiran molek, bukan gila, bukan apa lah. Maksud gitu, al-uqul as-salimah. Saya mohon setiap-tiap fok kita tu pakai chair insya-Allah. Pakai chair. Nah. Jadi nak piping biikhtiarihim al-mahmud. Dengan pilihan mereka, tak ada bangkap apa-apa. Dengan pilihan mereka, ikhtiar mereka hak yang dipuji. Maknanya Quran, ajaran Quran, ajaran dalam hadis. Dan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum hudud, wa tilka hududullah, itu perintah-perintah Tuhan. Fala ta'taduha, maka kita jangan langgar perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan saat itu nak piping kita. Dan ibadat
semaya kita, puasa, zakat, haji, hukum haram, halal apa saat itu. Semua hukum-hukum tu nak bawa kita, nak pimpin kita. Hak ada akal, tak ada gila, tak ada apa ni kak. Dengan pilihan kita. Sebab Islam itu la ikrah fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas juga dah. Nah, ternyatanya iaitu ar-rusyd. Kebaikan saat ni pada benda tak betul. Cakap dah. Nampak jelas. Bila nampak jelas ni, nah, la ikrah fid din. Tak ada paksa ke apa. Tapi benda hak Tuhan suruh ni, Tuhan tak ada makat apa kita. Nah, buat boleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal di antara kamu dan lelaki perempuan wa huwa mu'min, sedang dia beriman kepada Allah, falanajziyannahum ajrahum. Maka kami akan balas kepada mereka pahala-pahala. Falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan sebaik-baik pahala. Jadi tak ada paksa apa sekarang. Tuhan tak ada bakat walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau Tuhan nak hidayah, boleh hidayah semua. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Tuhan boleh tunjuk semua, walakin haqqal qawlu minni, tapi telah tentu oleh Allah Subhanahu wa taala, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya Tuhan kata, aku akan penuhkan neraka saat itu jin dan manusia, orang-orang yang turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tu ya. Kalau Tuhan nak kita jadi sepengah malaikat boleh. Tuhan sebut alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'sun Allah. Tak deraka kepada Allah, tak langgar perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan buat barang Tuhan suruh. Boleh, tapi Tuhan nak kepada kita supaya kita boleh dengan ikhtiar kita. Nak tengok, nak kita sendiri temcai, ikhlas hati nak buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula semua saat ni tu bukan kata nak free tu dak, nak letih, nak apa dak. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhur rahmanu wuddah. Tuhan akan beri kasih sayang kepada dia. Dan mana kalau orang hak neraka Tuhan pula, Tuhan sebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kufur dengan Allah. Innal ladzina kafaru sawfa nuslihim nara, kami akan nyala api pula. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Jadi Tuhan nak buat apa saja boleh buat, tapi Tuhan nak kita bebas. Sebab tu agama ni nak bawa kita, nak pimpin kita, nak mari ajar kita, latih kita, nak bersihkan hati kita. Dan saya nak ayat lagi bahawa dalam neraka ni bukan cuci-cuci saja. Tak ada orang tak molek neraka. Orang juga apa? Astagfirullahalazim, mohon maaf. Dalam syurga ni, mohon maaf. Dalam syurga ni tak ada orang-orang tak molek. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala semua orang molek semua. Dan kalau orang tu ada dosa sikit besar biji sawi tak boleh masuk. Orang yang boleh masuk semua saat ni tu ialah orang yang Allah Subhanahu wa taala apung dosa kepada dia. Tuhan apung pada dia dan Tuhan beri pahala ke dia, maka orang tu orang bersih suci semua. Orang tu yang boleh masuk syurganya. Lepas tu lah syurga ni orang-orang molek semua. Tuhan sebut innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu ialah orang sebaik-baik manusia. Jazaohum, balasan mereka itu jannatu adnin, syurga jannatu adnin, tajri min tahtihal anhar, yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal syurga radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Tuhan sebut semua orang-orang berjuruh. Orang juruh boleh masuk syurga 4 orang ayat. 4 jenis manusia. 4 jenis manusia. Allah Subhanahu wa taala firman,
Wa man yuti'illah war rasul, siapa taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka akan dapat bersama dengan orang yang Tuhan beri nikmat di atas mereka itu, minan nabiyyin, pertama nabi-nabi masuk syurga, wasiddiqin, dan orang betul benar sungguh. Orang percaya sungguh pada Allah, wasyuhada, dan orang mati syahid, wasalihin, dan orang soleh. Semua saling tak lepas dapat kagum. Sifat tu banyak. Sifat-sifat ahli syurga ni Tuhan sebut di antaranya satu tempat Tuhan sebut ada 10 sifat. Pertamanya Tuhan kata innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang jadi Islam sungguh. Maknanya ya Islam sungguh dia. Wal mu'minina wal mu'minat. Orang beriman sungguh, percaya sungguh pada Allah. Was-sadiqina was-sadiqat. Orang percaya, orang betul benar sungguh, orang benar sungguh. Wa as-sabirin was-sabirat, orang sabar sungguh. Lepas tu pula wal khashi'ina wal khashi'at, orang khusyuk semaya dia. Wal mutasaddiqin mutasaddiqat, orang sedekah, banyak sedekah. Lepas tu pula orang wal mutasaddiqat was-saim was-saimat. Dan orang duk puasa semua. Lepas tu pula orang puasa wal hafizina furujahum wal hafizat, orang duk jaga hukum-hukum Tuhan. Wa zakirin Allah katsira, dan orang Tuhan duk ingat Tuhan semua. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Tuhan sedia pahala, keampunan dan pahala yang besar. Sebab tu saya nak ayatnya agama tadinya, iaitu manhaj atau cara, bahasa Inggeris panggil the way of life, dia maksud sebut the way of life, วิธีการกระใช้ชีวิตเนี่ย วิถีชีวิต atau cara hidup panggil dah, the way of life, manhajul hayat Arab panggil. Jadi benda tu bawa mana? Ila ma fihi salahuhum, kepada bagai yang ada padanya salahuhum, kebaikan mereka itu di dunia, pada dunia wal akhirah, dan akhirat. Boleh dua-dua. Bila kita turut agama Allah, perintah Allah, maka kita akan dapat boleh dua-dua. Atas dunia kita senang bila kita turut. Orang yang turut perintah Allah tak akan jadi susah dia. Hidup dia akan senang. Cuba kita tengok. Tuhan akan tambah pada dia rezeki, Tuhan tambah buka jalan pada dia, Tuhan beri kemudahan pada dia. Semua orang duduk dengan Tuhan. Sebab itulah, itu kita kena faham kata agama tu biasa itu. Itulah makna agama. Nama dia tu banyak. Adanya orang panggil pertamanya akidah. Jadi akidah ni maknanya ikat sipu kah? Al-aqdu makna ikat. Aqidah makna pegang lah. Sipu, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Akak itu maknanya kita sipu. Kejak kukuh. Sebab tu akidah ni kita kena pegangnya kita yang kukuh, yang kuat, yang tidak gonyah dia panggil. Lah ni kita dah tengok banyak lah orang-orang yang kita dah tengok lah, ada orang-orang tak percaya Tuhan ada lah ni. Ada. Ni orang-orang muda ni kena ingat anak-anak kita sikit lagi. Budak-budak waru ni. Boleh 10 tahun, 20 tahun lagi teknologi maju, dia percaya pada teknologi. Dan benda yang tak boleh pisau dengan mata kepala, dia akan tolak benda ni. Benda ni akan berlaku, negeri-negeri yang lain tu telah berlaku dah. Dan kita tengok hari ni tu banyak mana tak ada pahal agama tu, banyak budak-budak, anak-anak ibu bapa lah ni tak hantar tadika kadang-kadang. Tak hantar tadika, lepas tu pula ngaji agama tu sikit, tancai turut hati banyak. Turut hati bila besar sikit tak tahu apa. Ni tengok saya dah buat rekan kadang-kadang tanya benda yang biasa sangat ya. Benda di antara benda hak orang panggil benda hak badah, benda hak jelas sangat. Tapi orang tak tahu tu banyak tu tanda kata memang ilmu saat ni tu, ilmu agama ni orang tak dari mana. Sebab tu fok-fok kita ni kena menyampaikan hukum Tuhan. Tu orang panggil ilmu apa ni akidah pegangi.
Dan lakan dalam Islam itu, ya kita ada tiga benda bang. Pertamanya iman, yang kedua Islam, yang ketiga ada ihsan bang. Iman ni makna percaya kepada Allah. Itu makna iman. Tasdiqul qalbi, percaya hati. Percaya di hati, bukan percaya mulut dah. Tasdiqul qalbi, kalau percaya mulut di hati tak ada, tak kira. Sebab tu nak kena percaya di hati. Tasdiqul qalbi, percaya di hati, bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagai yang datang daripada Nabi. Mimma ulima, daripada bagai dimaklumkan fid din dalam agama bidarurah ma syabaha. Jadi bagai hak maklum dalam agama. Mana kita percaya semua bagai hak Nabi ayat. Bagai hak orang maklum dalam agama ni tu, bagai hak dalam agama hak sah-sah. Kita percaya berlaku sebuah syurga, neraka, azab kubur, pada mahsyar, semua kiamat, alamat kiamat, semualah. Semua kita percaya lah azab alam barzakh. Kita percaya berlaku semua benda-benda hak jelas. Dan kepada nabi-nabi semua kita percaya. Nabi-nabi hak telah dibangkitkan sebelumnya. Dan kita percaya juga. Dan kita percaya kepada pegangnya, kita percaya kepada semua ni. Maknanya, seperti saya dah sebut, maknanya percaya lakan dalam masalah iman ni, kita kena percaya kepada makna percaya. Makna iman saat ni, kita makna tiga. Makna tiga dia. Pertamanya, kita percaya dengan kewujudan Allah. Maknanya kita percaya kata ada Tuhan. Benda ni, nanti kita akan kecek semula. Allah Subhanahu Wa Taala firman, afillahi syakkun, adakah pada Tuhan syak fatiris samawati wal ardh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maknanya benda ni percaya mula-mulanya iaitu kena percaya dengan kewujudan Allah. Percaya kata ada Tuhan lu. Tu hak sah. Hak tu hak asah. Benda tu apa yang samakan dalam nak ubah diri seorang ni. Kena percaya Tuhan dulu. Bila percaya pada Tuhan, kita percaya hak lain tu mudah bihlah. Dia percaya kepada hak yang lain tu mudah. Kalau kita tak percaya Tuhan, nak percaya ke hak lain tu payah. Sebab tu kena percaya hak ni dulu. Tuhan sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Mula-mula kena percaya benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kena percaya kepada perkara ghaib dulu. Percaya pada Allah, tu hak asah. Bila percaya Tuhan, hak lain mudah kita percayalah. Yang keduanya, kita percaya dengan makna kita yakin bahawa semua perintah-perintah Allah saat itu ialah semua hak, semua benar. Dan semua hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah hak didatangkan oleh Nabi semua saat itu adalah hak, adalah benar. Dan benda tu manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Dia buat kita senang di dunia dan akhirat. Kena yakin benda ni kena yakin. Walaupun zahir kita nampak atau kita nampak kena tipu, kenapa, tapi hakikatnya sebenarnya benda tu kita kena yakin kata semua perintah Tuhan benar. Tuhan lagi cuba kita tengok nak kita hidup senang ke. Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita ni orang-orang beriman ni ikhwah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka hendaklah kita saat itu islah, baiki sesama kita kalau dah salah silap. Supaya Allah Ta'ala rahmah pada kamu. Tuhan akan nyanyi kita kalau kita pakat sama fak kita. Kamu dia Tuhan sebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan duk menghina ke satu kaum daripada satu kaum. Maknanya kita tak boleh hina orang. Memang benda ni benda yang semua kita percaya. Dan kita yakin bahawa manusia yang ada 8,000 juta di atas muka bumi, ambil mula daripada Pulau Jepun, sampai Amerika, semua ni yakin bahawa menghina orang ni adalah tak betul. Tu. Fitrah manusia tak boleh terima menghinakan orang. Makna kata bagi hak Tuhan suruh ni benar-benar sungguh. Bukan hanya Tuhan royak, tapi fitrah manusia tu sendiri, perasaan atau sifat semula jadi yang Tuhan buat manusia tu sendiri ialah yakinlah tu juga. Serupa dengan Quran kak.
Sebab manusia ni pun Tuhan buat kan. Kamu dia? Lalu kita tengok situ. Nah, Tuhan sebut. Iaitu, Tuhan ayat syak dah. Ajaran ni betul ke tak betul? Betul. La yaskar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Orang Tino tidak boleh menghinakan orang Tino sama orang Tino. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan pula kita mengalukan orang, mengaibkan orang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan duk gelar orang dengan orang tak suka. Gelar orang tak suka. Bi salismul fusuku ba'dal iman. Itu ialah benda hak pasik, hak rosak selepas pada kita jadi orang beriman pada Allah. Nah, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa tak taubat maka orang itu orang zalim, Tuhan kata. Dan Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Jangan seka jahat. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Seka jahat itulah dosa. Wala tajassasu. Jangan pula kita duk cari hak orang. Hak yang caubang dah pok kita bagi makna duk cari hak orang. Wala yataba'dukum ba'dha, jangan ngumpat. Nah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan kita duk ngumpat orang. Dan tengok Tuhan sebut ya ayuhan nas lepas itu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami jadikan manusia lelaki perempuan wa ja'alnahum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan puak-puak qabail, qabilah, etnik, puak-puak. Lita'arafu supaya mereka itu kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Lepas tu orang yang lebih sekali, mulia sekali, keramat sekali di situ ialah atqakum, orang paling takwa. Memang betul sungguh, orang walak kan juga kan. Nah, innallaha khabirun, innallaha alimun khabir. Lepas tu Tuhan sebut ayat lain, contohnya Tuhan sebut. Nah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu saat itu bunuh anak kamu. Betul tak? Benar, ajaran memang betul. Tak kena bunuh anak ni. Semua orang kata jahat, semua orang tak molek. Nah, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qit'an kabira. Bunuh anak satu kesilapan besar. Dan kalau Tuhan sebut wala taqrabu zina, jangan sampai zina. Semua dak zina tak molek. Semua orang kata tak molek belaka, tak ada orang kata tak molek zina. Walaupun orang yang duk buat zina sekalipun, dia sendiri pun tak tahu kata benda tu jahat. Sebab tu kita tengok orang-orang yang zina ni, contohnya, oleh zina. Dah contohnya lah. Bila dia berzina kok, tengok duk kok orang gimana. Nak buka pintu tu baik takut orang, takut ke apa. Fitrah tak boleh terima. Fitrah. Sifat semula jadi hak Tuhan bubuh dalam diri manusia ni. Ya, orang panggil kita ni, manusia ni telah diinstal, telah diisikan pasal program masuk siap dah. Program fitrah. Namanya fitrah. Fitratullahi allati fataranna sa'alaiha. Fitrah Tuhan ciptakan manusia di atasnya. La tabdila li kalimatillah. Tak boleh ubah dah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Tak boleh dah ubah dah. Fitrah sana kerana ada perasaan orang panggil. Nah, cuma hari ini jadi masalahnya iaitu orang-orang bukan Islam ni, dia tak panggil fitrah, dia panggil insaniah. Insaniah ni kuampin manuk. Iaitu kuampin manuk. Orang ni sifatlah dia pergi situ. Adalah dasar-dasar yang lebih kurang. Jadi, tapi manusia ni kadang-kadang dia hidup kata zina ke apa semua tak apa, dia pergi betul. Jogi jadi akidah. Pegang ni sebut kata freedom atau bebas. Siti, sit hak orang masing-masing kok. Maka bila jadi sit saat ni kok, dia kira kata boleh. Nak buat gapo, jogi tes itu. Sebab tu benda ni benda siti saat ni tu, hidup tudung betul tok sewigi kepada agama tu. Jogi siapa betul kata insan ni aku ampin manut. Saat ni tu nak kena jadi molek, nak kena juru, nak kena tolong orang, nak kena tak boleh zalim orang, tak boleh buat nyanyi orang. Situ tu kena dah situ. Tak betul 100 pun tapi hak tu tak ada jalan nak hadap ke molek. Kau kata mari sit masalah masalah free sit
Sitik nekan sedek sitik itulah orang panggil bebas ni tu, freedom bebas ni tu. Orang kata mari bebas lajak saat itu dengan tak ada hudud. Maka pada ketika tu tuak dia tinggal agama. Dia tahu apa aku nak zina, ada susah demo ni. Nah, siapa ke setengah-setengah kau dia tak belalah tan rangkai. Timbul istilah buruk di sini. Nah, jadi timbul sedekah, timbul gapo padahal dia tak sit back, dia tak tahu kata parak. Hak timur sebab dia berzina hak itu, orang tino tu sendiri tu lebih susah tahu mana pula kalau mengandung jatuhnya. Segi nama dia, sum'ah dia, nama dia pula, cis yang dia. Nah, hidup-hidup dengan orang apa semua. Maknalah, mana terbandal ni tak molek. Orang tak boleh terima. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tak. Tak boleh terima mudah-mudahan. Jadi kita sebagai orang Islam ni kita tahu kata memang perintah Allah Tuhan ayat sungguh. Kalau Tuhan kata wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tuhan tak saya bunuh orang, memang betul sungguh. Tak boleh bunuh orang ni. Nah. Kalau Tuhan kata wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah. Tak boleh habis harta anak yatim, memang tak boleh makan harta anak yatim. Memang sungguh benda-benda saat ni. Nah, dan ikutlah hak Tuhan suruh gapo semua hak ni tu. Maknanya benda tu semua benda yang baik semua. Dan benda hak Tuhan larang semua benda tak oleh berlaku. Benda tak oleh berlaku. Dari di situ kita kena yakin bahawa apa hak Tuhan suruh, hei molek klik kita berlaku. Innama baghyukum ala anfusikum matal hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua saat itu klik kita dah Tuhan akan tanda semua barang kita buat ni. Allahu Akbar. Sebab tu dan lagi tak boleh. Nah, itu makna percaya kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya bagi percaya kepada makna kita percaya Tuhan, makna kita tahu harap pada Tuhan. Tahu harap pada Tuhan. Nah. Jadi taruh harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu apa pada Tuhan? Maknanya kita ada gapo kita kena menajak pada dia. Ada masalah gapo kita dengan dia dulu, dengan Tuhan dulu. Selain pada kita semaya pula, kita kena berdoa pada dia, minta pada dia. Ada masalah, mengadu pada dia, merayu pada dia, manja dengan dia. Semua dengan dia belaka. Nah, itu makna kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada benda-benda di hati kita, kita tak ada hati. Ada hati dengan Tuhan. Nah, ada masalah kita merayu pada Tuhan. Waktu kita saat itu, orang makna kita bertambah yakin. Tu di antara makna al-iman billah, makna percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sakut paut dengan akidah. Nak orang faham, nak orang faham apa ni, orang tu ti nak gulung apa ni? Nak orang tu reti. Serah sini, bila serah sini tu, barulah dia saat itu, baru ada perasaan. Bila ada sini, barulah ada perasaan. Nak turut perintah Allah. Tu pula, ya ada perasaan lah. Dengan Tuhan tu ada, mula ada. Ya boleh ubah diri dia. Kerana dia mesra semua. Dia reti, dia serah. Orang panggil, istilahnya, fikhuddin, makna reti mesra agama. Tuhan sebut yuridillahu bihi khairan. Siapa Tuhan nak kebaikan pada dia, yufaqihu fid din. Tuhan dia faham agama, reti agama. Bukan semua orang boleh faham agama. Bukan semua dah. Tuhan sebut. Faman yuridillahu an yahdiyahu, siapa Tuhan nak tunjuk pada dia, yashrah sadrul Islam. Tuhan dia saat ni buka mata hati untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu, siapa Tuhan nak menyesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tuhan buat ada dada sempit. Allah payah nak terima lah. Payah nak terima. Nak terima agama royak tak terima, royak kapo tak terima. Payah, susah nak terimanya. Itu di antaranya lah. Jadi Allahu Akbar. Sebab tu kita ni kena ngaji dalam bab akidah, bab pegangnya sana. Akidah Islam sana. Jadi bila kita
tujuan kita ngaji akidah ni, kalau kita nak kecek masalah, orang panggil apa ni, tujuan, tak, kepentingan atau tujuan kita ngaji akidah ni ialah supaya kita percaya kepada Allah, supaya beriman pada Allah tu hak sah ngaji akidahnya. Kita yakin pada Allah. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullah, anallah semua Allah, wattaqu, dan takut Tuhan, wa ati'un, dan taat kepada aku. Tuhan sebut. Iaitu suruh semua Allah Subhanahu wa taala. U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan tujuan kita hak besar Tuhan buat ni, Tuhan sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi jin dan manusia melainkan supaya mereka itu sembah aku. Dan kita boleh bagi tujuan kita hidup kepada dua. Pertamanya, kita hidup ni supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Maknanya kita mengabdikan diri, maknanya kita nak jadikan kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh nak berhambakan diri kita kepada Allah. Kita nak sembah Tuhan, tujuan besar situ. Tak ada dah. Sembah ni maksudnya sembah adalah betul ibadat, dan sembah dengan makna tunduk. Tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada agama Allah, tunduk kepada hukum-hukum Tuhan. Kedua-duanya akan dibalas akhirat esok. Sama ada tunduk adalah betul kita buat amal ibadat, dan kita juga diperintah supaya kita saat itu tunduk dalam betul turut perintah Allah. Tuhan sebut at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun, orang-orang taubat. Al-abidun orang rajin buat amal ibadat. Al-hamidun orang puji Tuhan semua. Saihun orang puasa semua. Ar-raki'un orang rukuk semua. Semaya as-sajidun orang sujud semua. Al-amirun bil ma'ruf orang suruh benda molek, wan nahun munkar orang larang benda molek, wal hafizuna li hududillah orang jaga perintah-perintah Tuhan. Wa basyiril mukminin, dan bagi cerita berita baik dengan syurga pada orang percaya kepada Allah. Hak dia bersifat 9 sifat kita sebut saat ni. Sebab tu tujuan besarnya iaitu supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Dalam dua bentuk. Pertamanya kita semaya, kita sembah Tuhan gini. Yang dua pula dalam masalah kita turut perintah Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah Rasul, maka dia akan beruntung. Tuhan sebut ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Adalah taat Allah dan Rasul supaya kamu dirahmah, dinyanyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu nak bagi kita beruntung jaya di dunia dan akhirat belaka. Lepas tu tu hak satu. Yang keduanya tujuan kita ni iaitu sebagai khalifah Allah. Khalifah, maksud khalifah ni iaitu pengganti Tuhan di muka bumi untuk nak melaksanakan hukum Tuhan. Nak melaksanakan hukum Tuhan dan nak majukan, nak ambil istifadah, nak ambil faedah, manfaat daripada makhluk-makhluk Tuhan buat kita untuk nak tunjuk di atas kebesaran Allah, nak besarkan syiar Allah, dan untuk nak melaksanakan hukum Allah. Orang panggil nak tunjuk supaya kata Tuhan gapo kita. Kalau orang Arab kat Tuhan minyak, nari dia minyak banyak, maka minyak saat itu kita ambil sebagai khalifah Allah, pengganti Tuhan, maka ambil minyak saat itu kita guna kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita ada natai contohnya, natai ternak lemung kubah contoh kita buat jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada harta kita juga buat untuk jadi jalan Tuhan. Wabtaghi fi ma ataakallahu darul akhirah. Carilah semua benda hak kita nak cari sana jadi akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa habuai kamu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan kita ihsan. Buat baik supaya Tuhan baik kita. Wala tabghil fasada fil ard, tak boleh kita buat benda tak molek. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Tuhan tak suka orang merosakkan di muka bumi ini. Itu di antaranya. Tu. Sebab tu benda-benda gini
kita tahu tugas khalifah. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni. Sebelum ada ayat ni Tuhan sebut, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Tuhan jadikan untuk kamu semua bagai dalam muka bumi. Nah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'. Kamu dia Tuhan tuju pada langit, fasawwahunna sab'a samawat. Kamu dia Tuhan sama, Tuhan ciptakan, Tuhan samakannya. Dan taswih maknanya Tuhan buat. Nah, langit pula jadi 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tuhan tahu tiap-tiap sesuatu. Kemudian Tuhan sebut kata Tuhan buat untuk kita. Langit, bumi, bagi ada ni untuk kita. Nah, sebab tu manusia ni Tuhan mulia dia sungguh. Manusia ni Tuhan wik mulia tebai dia ni. Nah, tapi manusia ni sombong apabila setelah Tuhan wik pada dia, dia sombong pula. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tuhan pakai, hei manusia, mu tak ingat dulu, mu jadi pada air mani, bukan jadi pada mah pun. Bukan jadi pada perak pun. Bukan jadi pada apa ni, belia pun. Bukan jadi pada tu dan pada air mani. Min nutfah. Pamu duk debe apa? Tengok apa pamu? Fa idza huwa khasimun mubin. Apa kata besar, mari panas sikit, khasimun mubin. Jadi orang dalih gitu, dalih gini, balah gitu, balah gini, kata gini. Kenapa? Mu tak ingat kau? Walam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasibun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Nah. Qala yuhil idhamu yaramim. Hak tu hasbu. Nah, jadi nak ayat tu manusia ni dia tak sedar. Kata dia saat dijadikan daripada air mani yang hina. Boleh pakai baju kak, jadi orang kak. Tak tengok Tuhan sebut. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadi manusiamu dulu tu daripada sulalah. Keturunanmu pada tanah. Nah, mula-mulanya buat tanah jadi orang. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kami jadikan jadi nutfah. Jadi nutfah air mani. Fa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kami jadi air mani darah pula. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kami jadikan darah sini jadi daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Lepas tu jadi tulai pula daging sini. Fa khalaqnal 'idha thumma fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma. Kami jadi daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadi orang, cokoh makhluk lain pula. Tadi tulai, air mani, tulai, darah, tiba-tiba jadi orang. Makhluk lain, bukan kalau song-song ada jadi air mani situ dah. Jadi orang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kama dia. Nah, berkatlah banyaknya makhluk Tuhan buat. Pelik-pelik semua benda Tuhan buat. Dan sebab tu kita sebagai khalifah Allah, pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi Tuhan sebut. Nah, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Tadi Tuhan buat untuk kita semua. Tuhan kata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya hei malaikat, Tuhan kata, tetap aku jadikan di muka bumi sakninya khalifah. Manusia qalu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat kata, ya Allah, adakah kamu nak jadikan, adakah kau nak jadikan di muka bumi ini orang yang merosak muka bumi dan orang yang menumpahkan darah? Adakah? Ada. Nah, kami wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami nak tasbih sama. Nah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia kata aku tahu bagai kamu tak tahu. Itu mana tugas kita yang dua khalifah. Khalifah ni maksudnya khilafah. Iaitu tugas untuk kita guna benda-benda Tuhan buat di jalan Tuhan. Dan tugas iaitu supaya kita melaksanakan hukum Tuhan.
Dan kita buat segala-galanya untuk Tuhan. Tuhan nak tengok. Satu makhluk manusia yang canggih, yang maju ni. Nah, Tuhan nak tengok. Dia buat apa hati. Itulah. Nah, dan semua Tuhan suruh ni bukan suruh free dah. Akan balas saya pula dah akhirat. Itulah saja pada hari ini. Nah, tazkirah pendek-pendek sebelum daripada Jumaat. Dah Jumaat tak ada. Nah, kerana di jalan ni tak ada buat lagi. Dah berhenti 2 minggu. Ya Zuhur lah, itulah. Banyak sajalah, terima kasih semua yang masuk. Dah yang share. Nah, kita ambil masa untuk kita berkongsi ilmu. Banyak sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.